Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Sembang Anak Madani, episod kelima, dibawakan khas melalui platform Suara Anak Madani. Anda digalakkan untuk subscribe dan share video-video kami di platform Suara Anak Madani. InsyaAllah kita akan bawakan pimpinan-pimpinan negara daripada Perlis sampailah ke Sabah untuk kita bincangkan isu-isu semasa dalam perkembangan Malaysia Madani ini. Untuk hari ini kita akan bawakan tajuk yang sangat dekat dengan orang Sarawak, iaitu Kerajaan Madani Sayau Sarawak. Sayau tu saya difahamkan sayang. Sayang ya. Sayang. So untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini, Sayau Sarawak ni adalah panel kita YB Senator Tuan Abun Sui Anyit. Ya. Tuan Abun ni, YB Abun ni adalah ahli Dewan Negara, senator sekarang dan juga merangkap Timbalan Pengerusi MPN Sarawak sekarang dan juga ahli MPP di peringkat pusat untuk keadilan. Selamat datang YB. Ya, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk sampai ke studio Madani ini ya. Jadi terima kasih juga Dr. Fauzi ya yang bersama dengan kita. Saya sangat berterima kasih lah atas peluang yang diberi. Sarawak, what's new sekarang ni YB dalam 2024 ni? Apa yang terbaru di Sarawak? Yang Sarawak ni yang terbaru sudah tentulah kita di dalam kerajaan, kalau kita cakap tentang kerajaan perpaduan atau kerajaan Malaysia Madani. Jadi kita bersyukurlah kerana parti-parti di Sarawak ataupun GPS juga membentuk kerajaan perpaduan ini bersama dengan kerajaan yang ada hari ini. Jadi itu satu tindakan ataupun keputusan yang terbaik pernah dibuat oleh parti-parti yang di Sarawak bersama dengan kerajaan. Sentiasa bersama dengan kerajaan. Alhamdulillah. Itu yang terbaru. Ya. Saya rasa ketegangan pun dah semakin kendur sikit sekarang di Sarawak, kerjasama dan sebagainya. Ya. InsyaAllah ya. Ya. Ya, kendur atau tak kendur tu itu sangat subjektif sebab kita belum lagi benar-benar bersama dalam kerajaan ini kerana kita hanya ada satu saja wakil rakyat iaitu YB kita ciuman dari Parlimen Miri. Parlimen Miri yang juga sebahagian daripada ahli parlimen kita lah, ahli parlimen keadilan dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia. Ada pengurangan kursi dan sekarang bertahan dengan satu kursi insya-Allah. Ya. Tak mustahil keadilan tahun 1998 5 kursi dan pernah kurang dan hari ni alhamdulillah 30 kursi. So tidak mustahil kita buat comeback di Sarawak ni insya-Allah. YB, so kita pergi kepada soalan kita pada hari ini. Sayau Sarawak. Ya. Kita nak pergi pada isu yang paling hangat lah orang bercakap sekarang ni, isu petroleum YB ya. Kalau kita imbau kembali 4 negeri di Malaysia yang mengeluarkan minyak, itu salah satunya Sarawak, Sabah, Terengganu dan satu lagi Kelantan saya difahamkan ya. Dan semuanya terikat dengan Petroleum Development Act PDA 1974. Di mana semua negeri pengeluar minyak ni berhak untuk dapat royalti sebanyak 5%. Tapi dalam keempat-empat negeri ni, Sarawak adalah negeri paling tinggi mengeluarkan petroleum di Malaysia, di mana lebih kurang 41% minyak Malaysia datang daripada Sarawak. Betapa besarnya minyak datang daripada Sarawak ya. Dan saya difahamkan ada 6 lagi orang kata apa, tempat telaga minyak yang dah dikenal pasti sedang diusahakan tak lama lagi. So soalannya YB, kalau kita tengok kan berlaku tuntutan oleh pimpinan negeri Sarawak ni sejak 2016. Saya difahamkan secara officialnya kerajaan negeri Sarawak mula untuk menuntut kenaikan PDA ni, royalti minyak 5% to 20% since 2016. So benda tu dibawa sehingga 2018 dan kemudian ada ura-ura di bawah Tun Dr. Mahathir nak beri 20% ni. Dah nampak, tapi apabila dah menang around September 2018 tu, Tun Mahathir buat U-turn. Atas alasan kerana Tun Mahathir cakap kalau 20% diberikan kepada semua negeri pengeluar minyak ni, Petronas terpaksa mengurangkan kos operasi sebanyak 40%. Akan ada efek pada Petronas. So pendapat YB sekarang ni kan, should we proceed with 20% ataupun macam mana YB? Jadi untuk menjawab Dr. Fauzi punya soalan tu, kita kena pergi ke sejarah dulu ya. Jadi sejarah Petronas itu ataupun orang kenal dia sebagai PDS 74, Petroleum Development Act 1974 ataupun Akta Pembangunan Petroleum 1974.
Jadi ini dijadikan satu akta dulu pada tahun 1974, dan kalau tak silap sudah ada beberapa pindaan-pindaan dibuat dalam tahun 1974 itu juga lebih kurang 10 pindaan sudah dibuat. Jadi pindaan itu sama ada baik atau tidak sebab kita tidak tengok apa mulanya, apa akhirnya. Tapi secara rakyat Sarawak melihat Petroleum Development Act ini ataupun PDA 74 ini sudah tentu sesuatu yang kira macam terlepas, satu kekayaan yang terlepas dari tangan Sarawak sendirilah, ya, dan dilepaskan kepada persekutuan. Dan di mana pihak yang berkuasa di dalam PDA 74 ini adalah ada majlis dia dan juga ada Perdana Menteri. Jadi orang cakap tentang 5% ini sebenarnya perjanjian yang mengatakan 5% itu saya secara pribadi saya belum tengok perjanjian itu, tetapi kita boleh melihat, boleh Google sendiri PDA 74 ini memang mudah dapat di Google lah. Saya pun baru Google tadi, saya pun dapat itu sebab saya tahu refresh balik saya punya memori tentang PDA 74 ini. Jadi yang ada kuasa juga di dalam sana adalah selain pada majlis yang dibentuk di dalam PDA adalah Perdana Menteri. Siapa-siapa Perdana Menteri ada kuasa untuk menentukan apa yang perlu dibuat dengan hasil-hasil petroleum kita di Malaysia ini. Bahkan saya percaya di seluruh dunia lah. Sebab dia ada Petroleum Development Act tu. Jadi bercerita tentang tuntutan 20% ini, ya. Ini bermula daripada yang memulakan tuntutan begini dulu adalah Parti Keadilan Rakyat Sarawak, ya. Ya, bersama dengan DAP, pernah juga satu ketika bersama dengan PAS pada masa itu. So kita menuntut hak otonomi. Tahun bila tu, Abi? Tahun 19 paling tidak pun sebelum 2012, ya. 2012 lagi, ya. Jadi yang banyak menuntut ini dulu sebab tahun 2012 ataupun 2008 kita ada menafikan 2/3 Barisan Nasional pada masa itu, dan kita sebagai pembangkang di Sarawak, iaitu termasuk juga Parti Keadilan Rakyat, jadi kita menuntut hak-hak Sarawak ini. Jadi kita membaca PDA 74 ini, kita baca MA 63, Perjanjian Malaysia 1963, dan kita PKR lah yang mempelopori minta hak-hak Sarawak dulu. Jangan kita keliru dengan yang kemudiannya kononnya minta maaf lah, saya terpaksa berterus terang. Berterus terang kerana GPS datang kemudian ataupun Barisan Nasional yang dipimpin oleh Tok Nan, Adnan Satem, arwah Adnan Satem, yang dia kami terus terang apa ayat yang digunakan oleh kepimpinan kami pada masa itu, saya belum di dalam kepimpinan utama, tetapi pengerusi kami pada masa itu mengatakan, yaitu YB Berbian pada masa itu pada tahun 2012 dan 2005 hingga 2015 hingga 2016. So apabila Adnan Satem mengambil tampuk kepimpinan Barisan Nasional daripada Sarawak, daripada Tun Pehin Taib, arwah. Jadi dia tangkap perjuangan kami itu. Dia pula ke depan dan boleh dikatakan dia hijack lah, ya. Terus terang kita, dia hijack apa yang kami buat. So dia ambil keseluruhan apa yang kami perjuangkan. Jadi oleh kerana mereka kerajaan, jadi kelihatan mereka lah yang nampak. Sebab ya, mereka yang nampak, sedangkan itu yang kami buat dulu, dan bukti yang nyata yang keadilan buat, Parti Keadilan Rakyat bersama dengan Pakatan Rakyat pada masa itu adalah Deklarasi Kuching. Deklarasi Kuching adalah bukti 2012, ya. Ya, 2012, iaitu pada 16 September 2012. So itu sudah ditandatangani oleh kepimpinan yang mewakili wilayah kita, ya, wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung, di mana kepimpinan utama kita yang menandatangani Deklarasi Kuching itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Hadi Awang pada masa itu masih Pakatan Rakyat, Wong Holeng mewakili DAP dan YB Berbian mewakili Parti Keadilan Rakyat Sarawak. Jadi kita ada autonomi untuk menandatangani itu. Deklarasi Kuching itu masih ada sampai sekarang. Kita buat dia secara macam lebih kurang
batu bertulis. Ya, masih ada syarat-syarat dia, terma-terma dia di dalam sana. Antaranya adalah permintaan 20%. Ya, kita pada masa itu minta 20% dan bercakap tentang 20% ini, itu memang kita minta itu dan kita cuba untuk menawarkan itu apabila Pakatan Rakyat, kalau Pakatan Rakyat memerintah ataupun ambil tampuk pemerintahan pada tahun 2013. Ya, itulah sebabnya kita juga minta itu di dalam deklarasi Kuching, dan kepimpinan utama parti-parti politik pembangkang pada masa itu setuju untuk menawarkan 20% kepada rakyat Sarawak. Saya menang 2013. Kalau 2013 itu kita menang dan kita menjadi kerajaan, Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya percaya itu akan berlaku. Itu janjinya. Itu janji pada masa itu. So 2013. jangan kita ulang-ulang perkara yang dah lepas. Sebab kita kena faham, apabila kita masuk dalam pilihan raya, apabila manifesto itu ditawarkan dan kita menang, kita laksanakan. Tetapi kalau kita tidak menang, belum menang, tak menang, janganlah dibawa ke depan apabila suatu ketikanya kita akan jadi Perdana Menteri macam Anwar Ibrahim sekarang menjadi Perdana Menteri. Takkanlah kita nak tuntut itu. Untuk penonton faham, janji itu 20% deklarasi Kuching ini adalah untuk PRN Sarawak 2013. Dan tidak diulang lagi dalam tidak diulang lagi. 2022 tak ada janji. Tak ada. 22 tak diulang, 2018 pun tak diulang. 2018 ada kita cuba untuk menawarkan 20% itu, dan pengerusi kita pada masa itu iaitu YB Chong Cheng Jien cuba untuk meminta supaya apabila kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan nanti, kita kena sign nih. Ada satu terma yang disediakan oleh Pakatan Harapan pada masa itu. Pakatan Harapan, tapi kepimpinan Barisan Nasional pada masa itu belum ada GPS lagi, tidak mau sign, tidak mau tanda tangan. So, itu bukanlah sesuatu tawaran mutlak Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14 ataupun tahun 2018 dulu. Jadi jangan silap dengan itu. Jadi maknanya tidak ada manifesto itu lagi selain daripada 2013, PRU yang ke-13. Okay? Maksudnya tuntutan 20% ni tak ada basisnya untuk kita tuntut pada masa sekarang ni. Tiada basis untuk kita tuntut sekarang, tak ada basis untuk dituntut pada 2018 selepas kita PH menang, PH orang kata PH 1.0 ataupun apalah kerajaan tu, PH masa Perdana Menteri Mahathir pada masa itu tak ada sebenarnya basis, tak ada basis. Cuma ada sedikit perbincangan yang seperti yang Dr. Fauzi katakan tadi. Mahathir kata kononnya dia tidak mau menunai. Itu hanya perbincangan, bukanlah sesuatu yang tuntutan. Wawancara dilakukan secara atas talian. Dan bila orang tanya tentang hak Sarawak dan Sabah, Tuan Mahathir cakap secara lisan. Tapi ia bukan satu perbincangan. Ia bukan satu perbincangan, ia bukan satu manifesto PH pun. Dia sebagai Perdana Menteri, dia kena menjawab perkara itu. Tapi itu hanya satu pengetahuan akademik saja. Bukan sesuatu yang perlu ditunaikan. Walaupun pada masa PH. Sebab itulah saya katakan tadi, pengurusi PH Sarawak iaitu Chong Cheng Jien minta supaya Barisan Nasional menandatangani satu terma yang kita mau jadi. Sebab kalau kami jadi kerajaan nanti, ini kami nak ni, tapi dengan syarat sign ni. So Barisan Nasional tidak mau sign. So pada masa itu. Jadi okey YB, bergerak ke hadapan. Sekarang kita faham bahawa tak ada basis untuk tuntutan secara legal. So YB nak setuju dengan 5% saja untuk Sarawak? 5% bagi saya memang saya kalau boleh kita nak tingkatkan yang 5% itu lagi. Sebab alasan kita satu, hasil yang utama tadi lebih 40% adalah daripada Sarawak, daripada banyak negeri-negeri pengeluar minyak ni. So Sarawak yang terbesar, dan pada tahun 2023 dikatakan 70 bilion hasil Petronas. So Sarawak juga mengeluarkan begitu banyak. Jadi apa salahnya untuk kita tingkatkan? Untuk Sarawak kena ada justifikasinya, karena hasil itu daripada Sarawak banyak yang berpuluh-puluh bilion. So tidak salah untuk kita tingkatkan demi untuk memajukan Sarawak. Bagaimana cara kita untuk memajukan dia? Kalau tak dibagi lebih 5% pun peruntukkanlah lebih sikit untuk pembangunan Sarawak. Sebab hasil daripada Sarawak banyak, jadi
bangunkan Sarawak, lagipun Sarawak ini dalam keadaan yang masih mundur berbanding kita di Semenanjung. Cadangan YB sekarang tak semestinya bagi dalam bentuk royalty petroleum. Yes. Dalam bentuk dana pembangunan setiap tahun pun Itulah yang saya perjuangkan, dan saya sering kali memasukkan ini di dalam ucapan saya di Parlimen, di Dewan Negara, supaya peruntukan yang besar perlu dibuat untuk Sarawak dan Sabah juga sebenarnya, untuk kita majukan kedua-dua wilayah ini supaya setara dengan kemajuan wilayah ataupun negeri-negeri lain di Semenanjung ini, ataupun Semenanjung secara keseluruhannya. Sebab Sarawak belum ada access road ataupun jalan perhubungan ke pedalaman, masih terlalu jauh. Ya, tak ada jalan tar ke pedalaman-pedalaman Sarawak. Jadi ini perlukan satu political will. Apa salahnya? Karena Sarawak menyumbang daripada Petronas ini banyak untuk kira macam keuangan negara. So tak semestinya dengan peruntukan 5% royalty. Dengan wang ehsan ke, pemberian ke. Ya, apa saja. Tapi yang banyak digunakan sekarang menurut perlembagaan adalah kalau tak silap perkara 112D kah? Itu diberi kepada Sarawak. Dulu 16 juta, sekarang 300 juta setahun lah. Itu yang diberi kepada Sarawak. Jadi itu yang kita bersyukur, karena kalau bukan kerajaan perpaduan, kalau bukan kena Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, benda ni tidak akan berlaku. Baik. Saya sangat percaya itu. Baik, jelas daripada saranan YB tadi, kita faham tentang kekangan Petronas untuk nak beri royalty yang lebih. Tapi ada cara jalan-jalan lain untuk kita menghargai sumbangan Sarawak dari segi petroleum ini untuk membantu Malaysia. Tapi saya nak pergi pada soalan kedua tentang petroleum ni. Kita berbesar hati. Saya rasa sebagai sebuah negara apabila Sarawak mewujudkan Petros, iaitu Petroleum Sarawak Berhad. Untuk asalnya adalah untuk mengendalikan sumber asli petroleum Sarawak lah. Itu cita-cita besarnya. Tapi buat masa sekarang 2023 tahun lepas, Petros telah mengambil alih pengagihan dan juga distribution hasil-hasil petroleum, terutama dalam bentuk gas dan sebagainya. Cuma YB, dengan tidak merendahkan Petros, saya cuma nak menanyakan soalan. Berlaku beberapa shortage, kekurangan tong gas merah dan kuning. Saya difahamkan menurut laporan, terutama di beberapa daerah termasuk daerah Sibu. Kekurangan tong-tong gas ini seperti menunjukkan Petros ni kurang kompeten untuk nak mengendalikan pengagihan atau distribution of petroleum, hasil-hasil petroleum ni di seluruh Sarawak. Sepatutkah kita teruskan memberi kepercayaan pada Petros, atau untuk lebih memudahkan kita kembali memberi Petronas untuk buat distribution ni? Pendapat YB? Pendapat saya tidak ada maklumat yang lengkap berkaitan apa perkara yang doktor katakan tadi. Tetapi bagi saya, kita masih beri peluang kepada Petros untuk menunjukkan prestasi. Tapi untuk setakat ini, karena mereka hanya mengambil alih ataupun telah diberi kuasa untuk mengagihkan ataupun distribution right itu di Sarawak itu pada tahun lepas dalam persidangan DUN tahun lepas, dan ini bagi saya masih singkat lah. Masih singkat, dan bagi saya bagi peluang kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak ada kompeten, bagi saya tidak salah juga untuk Petronas teruskan, kerana Petronas sudah ada pengalaman yang lama, dah berpuluh-puluh tahun untuk kerja-kerja pengagihan ini. Tapi itulah saya kata, beri masa kepada Petros supaya mereka cukup bersedia. Berapa lama? Bagi saya sebagai syarikat yang sepatutnya ada kaitan dengan kerajaan, sebenarnya Petros adalah government link company lah, berkaitan kerajaan. So kita beri masa kepada mereka setahun lah, contohlah. Jadi kalau boleh hujung tahun ini, kalau mereka prestasi mereka masih tidak dapat, tidak salah untuk Petronas bukan ambil alih lah, juga teruskan pengagihan, dan rakyat masih boleh pergi kepada Petronas untuk dapatkan keperluan mereka, iaitu tong-tong gas ini. Maksudnya YB cuba cadangkan kalau boleh Petros tidak menjadi the only distributor di Sarawak. Kalau the only distributor ini, kita risaulah nanti kalau ada monopoli. Kalau ada monopoli atau tiada saingan lagi, jadi mereka akan leka.
Kalau ada persaingan, jadi ada persaingan secara sehat bagi saya lah. Sebab di Semenanjung pun kita tak benarkan Petronas untuk monopoli sepenuhnya. Iya, saya tahu itu sebab saya nampak ada tong-tong yang selain daripada tong hijau, ada tong biru. Saya tengok di Semenanjung ini. Sebab saya sendiri ada rumah di sini, so ada juga orang-orang rumah tangga lah yang memasak tu. Saya tengok tong di warna biru. Yang saya ada dekat Sarawak ada yang hijau. Sekarang saya baru ada satu tong Petros lah. Saya belum tukar yang lain. Ya, jadi bagi saya lihat ini beri peluang kepada Petros untuk menunjukkan prestasinya. Jangan terlalu cepat nak judgement dia buat masa ini. Kalau dia rasa dia tak mampu, so apa salahnya untuk kebaikan rakyat juga Petros Petronas masuk balik untuk sama-sama memberi sumbangan. Iya. Dan saya pernah kata ini sebenarnya semua ini adalah hasil daripada tuntutan-tuntutan kita di dalam perjanjian Malaysia MA63. So apa-apa hak kita termasuk Petros ini adalah satu pemulangan hak untuk Sarawak. Jadi saya pernah cadangkan kepada ataupun buat kenyataan umum bahawa berilah hasil MA63 yang telah dipulangkan oleh Perdana Menteri ataupun kepimpinan sekarang ini kepada Sarawak, kepada rakyat Sarawak. Contohnya tong gas ini berharga mungkin 30 lebih. Saya cadangkan supaya harganya hanya untuk kita pengisian semula RM25. Dan saya dengar ada kerajaan Sarawak buat dan Petros buat tu. Jadi saya percaya mungkin mereka dapat idea daripada kenyataan umum saya itu. Jadi sebab sekurang-kurangnya kalau dah beri pulang hak kepada Sarawak dan ada keuntungan untuk Sarawak, jadi pulangkan kepada rakyat Sarawak supaya menikmatinya sekarang. Jadi kita terima kasihlah kalau itu yang dibuat oleh Petros dan dia ikut saranan yang pernah saya buat itu. Kita sangat berbanggalah. Ini yang kita katakan kerajaan perpaduan ya, walaupun kita ada perbezaan, tapi kalau idea yang bagus daripada siapa pun. Ya. Kerajaan peringkat negeri Sarawak berbesar hati untuk menerima dan tahniah YB kerana bawa suara negeri Sarawak tu sehingga alhamdulillah walaupun kita tak ke depan sekarang tapi tuntutan tu sekarang semakin menjadi nyata dengan jawatan kuasa pelaksanaan MA63 bawah PMX. So untuk itu kita akan kembali selepas ini dengan Sembang Anak Madani. Selamat kembali ke Sembang Anak Madani bersama panel kita YB Senator Tuan Abun Sui Anyit, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Negara, mewakili kepimpinan Keadilan Sarawak selaku Timbalan Pengerusi MPN Sarawak. YB, kita nak terus kepada soalan kita yang kedua tentang MA63, Perjanjian Malaysia 1963. YB, kalau kita tengok ini satu perjuangan yang panjang dituntut oleh kepimpinan daripada Borneo, Sabah dan Sarawak terutamanya. Hasil perjuangan yang panjang ini kita tengok tahun 2020 telah diwujudkan Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 untuk mengenal pasti perkara-perkara yang perlu diakui dan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian 1963. Dan daripada jawatan inilah Sabah dan Sarawak diangkat sebagai sebuah wilayah. YB, alhamdulillah. Kalau kita tengok apabila PMX mengambil kuasa, PMX telah menubuhkan Majlis Tindakan Pelaksana Perjanjian 1963. Dan di bawah majlis pelaksana ni telah dilaksanakan 6 tuntutan daripada 21 tuntutan keseluruhannya. Dan baki lebih kurang, saya difahamkan ada lebih kurang lagi 14 atau 16 lagi tuntutan lain sedang dalam usaha untuk diselesaikan. Soalan saya YB, perjuangan panjang daripada kepimpinan Borneo untuk nak iktiraf MA63. Tapi isunya kenapa begitu lambat? 6 daripada 21 tuntutan ni tahun 2022 baru dapat diselesaikan 6 tuntutan. Apa yang menghalang pelaksanaan MA63 ni? Adakah manusia ataupun undang-undang atau sebaliknya? Ya, saya melihat dia begini Dr. Fauzi MA63 ini memang kalau kita lihat negara kita ini dulu diperintah oleh Barisan Nasional Mula-mula sebelum itu perikatan yang menggunakan lambang kapal layar pada masa itu dan Barisan Nasional sejak tahun 1970-an awal 70-an dan teruslah Barisan Nasional sehinggalah mereka tewas pada tahun 2018. Jadi sementara kita sebagai Parti Keadilan Rakyat Sarawak
dalam pembangkang pada masa itu. Kita yang banyak berjuangkan itu. Saya ulang balik perkara ini. MS63 itu kita ulang, kita yang perjuangkan karena di dalam kerajaan pada masa itu Barisan Nasional yang sekarang ini mereka sudah ubah menjadi GPS. So kita perjuangkan itu dan saya katakan sekali lagi di mana arwah ataupun Allahyarham Adnan Satem pick up ataupun kira mengambil idea-idea yang telah kita perjuangkan pada masa itu. Jadi itulah apabila PHS menjadi kerajaan dan Barisan Nasional Sarawak mereka ubah diri mereka menjadi GPS dan mereka ubah perkara itu dan mereka tuntut perkara itu. Jadi tapi walaupun begitu tidak ada juga tuntutan-tuntutan yang dikatakan tadi 21 tuntutan itu dikembalikan kepada Sarawak yang kita lihat pada masa itu. Sebelum kita pergi jauh YB. Ya. YB buat kenyataan. Saya kena jelas kat sini takut nanti ada orang kata YB buat kenyataan tak berasas. Kerana YB kata keadilan Sarawak adalah antara parti yang mula untuk menuntut hak-hak dalam 19 MA63. Dan arwah Adnan Satem pick up. Bila keadilan Sarawak mula memperjuangkan? Tahun bila memulakan? Ya. Okey, kalau kita lihat Parti Keadilan Rakyat, dia mula tahun 99 dan akhirnya di akhir dekat lebih kurang tahun 2000 begitu ada yang awal dan kita perjuangkan dan diketuai oleh pada awal-awalnya ada YB Dominic Ang pada satu ketika. Lepas itu ada yang lain lah. Saya tak ingat. Tapi yang saya ingat lagi baru Bian. Lepas itu mereka keluar dan kita sekarang dalam kepimpinan kita sekarang. Jadi dalam kepimpinan masa-masa dipegang oleh baru Bian. So kita sudah perjuangkan itu tahun 2000 selepas 2008. 2008 YB baru Bian dia masuk Parti Keadilan Rakyat Sarawak ya. Dan dia berjuangkan bersama kita dan dengan latar belakang dia sebagai seorang peguam, so dia tahu di mana hak kita. Dia bawa itu dan kita menuntut itu dan bukti nyata yang ada kepada kita sebagai bukti kita menuntut hak kita daripada Kerajaan Barisan Nasional di mana GPS pada masa itu adalah sebahagian daripada kerajaan. Kerana mereka seolah-olah tidak mau memperjuangkan hak Sarawak pada masa itu. So kita yang keluarkan dan bukti nyata deklarasi Kuching lah yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin utama Pakatan Rakyat pada masa itu. Selain daripada PDA 74, MA63 ada. Ada juga di dalam sana dan sudah tentulah autonomi autonomi Sarawak juga pada masa itu. Jadi itulah yang kita kata. Jadi apabila keadaan begitu, kerajaan-kerajaan yang sebelum perpaduan ini tidak nampak nyata tuntutan. Dan ada jawatan kuasa yang dibina oleh ataupun yang ditubuhkan oleh kerajaan. Termasuk ada Datuk Seri Najib dulu masa dia Perdana Menteri. Ada juga jawatan kuasa teknikal untuk untuk menurunkan kuasa kepada Sarawak dan Sabah. Jadi pada masa itu. Dan apabila Mahathir juga tak berapa nampak, tetapi apabila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri adalah jawatan kuasa untuk untuk berunding lah perkara itu. Dan baru sekarang ini ada jawatan kuasa tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963. Jadi yang paling utama tidak beberapa lama selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia secara kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, dia kata apa sahaja hak Sarawak yang ada di dalam perjanjian Malaysia 1963 pulangkan. Kita hanya pelaksana. Sudah ada perjanjian dulu. Kita ini hanya pelaksana saja. Bila PM cakap ni? Dia bercakap tu tidak berapa lama selepas dia menjadi Perdana Menteri, selepas dia angkat sumpah, dan dia bercakap itu juga semasa menandatangani MOU Kerajaan Perpaduan di Putrajaya ya. Dia ulang lagi semasa convention Kerajaan Perpaduan di bangunan UMNO, PWTC. Dia ulang lagi apa saja di hak Sarawak Sabah bagi. So secara secara kuasa Perdana Menteri dia sudah serahkan kepada tu dan dia memberi
kuasa itu kepada timbalan Perdana Menteri yang kedua, iaitu Datuk Fadilah Yusof yang mengetuainya sebagai pengurusi jawatan kuasa yang di Teknikal Majlis Tindakan Pelaksana MS63 ini tadi. So itulah yang dikatakan walaupun 6 sudah dipulangkan, ada lagi yang masih belum. Jadi bagi saya sebab sudah diserahkan dan tanggungjawab itu sudah diserahkan kepada Fadilah Yusof. So kita menantikan kabar baik daripada beliau lah. Tapi YB pun ada sedikit kesangsian tadi mengatakan tak begitu jelas apa yang dah capai, apa belum dicapai. Ya, jadi itulah sebabnya kita berharaplah kita harus berani menyatakan apa yang belum capai, apa yang sudah dicapai. Memang perlu dikemukakan, perlu didedahkan kepada rakyat Malaysia. Ya, bukan Sarawak saja. Sebab ini adalah perjanjian MS63, perjanjian seluruh rakyat negara ini perlu tahu itu. Supaya kita mengetahuinya, supaya kita zaman kita sekarang, anak kita, cucu kita, kita tak tahu. Sebab buat masa ini bagi saya Perdana Menteri sudah lepaskan tanggungjawab dia bahawa dia nak bagi semua. Dia nak bagi semua, tapi kalau boleh, jalan. Kalau boleh jawatan kuasa ini perlu dedahkan semua hak itu. Dan bagi saya sendiri pun mengaku bahawa saya tidak diberikan apakah senarai itu. Jadi sebagai ahli Dewan Negara tak tahu apa tu. Iya, saya pun sebagai selaku ahli Dewan Negara pun saya tak tahu. Bukanlah kerana saya naif sangat, tidak. Kerana perkara itu adalah ada dipegang oleh pihak yang diberi tanggungjawab. Diberi tanggungjawab. Jadi justru itu perlu didedahkan. Ya, memang kalau kita baca MS63 itu kita boleh detailkan dia lah. Tapi buat masa ini saya tidak membuat senarai apa yang ada hak kita di dalam MS63 itu. 21 perkara itu yang ditentukan oleh jawatankuasa. Yang ditentukan oleh jawatankuasa. Sebenarnya ada lagi secara detailnya di dalam MS63 itu, dalam satu buku perjanjian itu, yang ada juga pihak tertentu yang kira ambil inisiatif mencetak dan menjualnya kepada kebanyakan kepada rakyat Sabah dan Sarawak lah. Dia lebih cantik YB kalau pada pandangan saya. Jawatankuasa ni dia buat satu kerangka masa. Bila dia boleh menyelesaikan face by face ke semua tuntutan ni? Itulah Doktor, pada mulanya Perdana Menteri menjadi memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, dia pernah kata, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, saya nak perjanjian MC3 ini diselesaikan dalam masa sebulan, dia kata. Itu dia kata. Itulah betapa jiwa besarnya, tekad politiknya. Kalau boleh sebulan benda ni selesai. Jadi kita serahkan kepada jawatankuasa untuk ini. Bagi Perdana Menteri selesai. Bagi saya lah. Bagi Perdana Menteri selesai sebab dia sudah beri tempoh awal dulu. Sebulan kalau boleh dapat selesai. Itu pendirian Perdana Menteri. So jawatankuasa pelaksana ini perlu menangkap ataupun mengambil semangat yang ada pada Perdana Menteri itu, sebab dia sudah mau beri segala hak Sarawak dalam masa sebulan pada masa itu. Tapi ada pihak tertentu di dalam jawatankuasa ini mengatakan, tak boleh segera. Jadi bukan Perdana Menteri yang cakap itu. Perdana Menteri kata sebulan. Sudah bukan sebulan lagi sekarang, dah setahun lebih sudah. Masih yang tertunggak. Jadi bagi saya tidak adil lah untuk menyalahkan Perdana Menteri kalau perkara itu tidak dilaksana. Soalan akhir saya sebelum kita mengakhirkan pertanyaan tentang isu MA63 ni, YB. Pada pandangan YB, mampu tak baki lebih kurang 16 tuntutan dalam MA63 ni diselesaikan sebelum PMX menghabiskan penggal ini? Itulah saya kata, bagi saya PMX sudah selesai. Dia kata dalam sebulan dia mau selesaikan. Jadi jawatankuasa kena dedahkan kepada rakyat Malaysia supaya kita boleh semak. Kita pun boleh buat checklist kita, ya. Perlu jangan risau dan jangan takutlah untuk dedahkan perkara-perkara yang mereka senaraikan itu, sebab mungkin kita boleh mengagak tetapi setelah kita membaca perjanjian MS3 itu, tapi apakah yang ada di dalam senarai jawatankuasa ini, pelaksana ini yang kita mau tahu. Jadi bagi saya kalau betul-betul ada kehendak politik, kalau semua pihak jujur di dalam melaksanakan apa yang sudah dimeterai, memang tak perlu tunggu sampai habis pengganti pun sebenarnya. Tahun ni boleh. Sebab Perdana Menteri sudah selesai.
ambil lah. Dia kata, berilah, kita laksanalah. Selesai. Baik. Jawapan yang sangat, saya rasa kalau orang Sarawak dengar ni sangat berbunga-bunga hatinya, insya-Allah. Ya. Kalau semua ada tekad politik yang benar, hujung tahun ni sepatutnya baki tuntutan MACC ni dapat diselesaikan. So untuk itu kita akan kembali lagi dengan soalan takhir yang lebih panas berkenaan politik di Sarawak. Kembali lagi bersama Sembang Anak Madani. Kembali lagi bersama Sembang Anak Madani, membincangkan tajuk kita pada malam ini, Kerajaan Madani Sayau Sarawak. Saya nak bagi terus kepada soalan YB Abun berkenaan dengan politik Sarawak ni. Kita tak sah kalau kita start kita, perbincangan kita tidak diakhiri dengan perbincangan politik. Pak Rovid. Okey YB. Kalau kita tengok PRN Sarawak baru-baru ni kita tak dapat nak nafikan penguasaan GPS terhadap politik Sarawak tu sangat mencengkam dan kukuh, di mana GPS menang 76 daripada 82 kerusi. So keadaannya tak nampak beza sangat. 2016 GPS menang 72 daripada 82 kerusi. Maksudnya daripada 72 naik 76. Mungkin lepas ni siapa bersih kot. Tapi kita tak tahu keadaan politik. Masih sebab kadang kita tengok pun dulu BN pernah menang 90% tahun 99 kan. Tapi semua politik has up and down. But the question is YB, keadaan Sarawak baru-baru ni bukan kita kata menyedihkan lah, tapi kita menyayat hati jugalah apabila kita gagal untuk nak menang walaupun satu kursi. Tapi kita tetap bertanding, kata lawan tetap lawan lah. Tapi isunya YB, kalau kita tengok dari segi pembacaan politik mata kasarnya, susah untuk keadilan Sarawak itu nak bertapak, nak ada base without compromising with GPS. So the question is, are you willing on behalf of kenyataan YB mewakili MPN Sarawak ni, pendapat peribadi, adakah kerajaan Sarawak willing to compromise? Doktor, dia bukan soal compromise atau tidak, tapi saya cuba terangkan dulu di mana kita tahu bisnes utama setiap parti politik adalah bertanding di dalam pilihan raya. Dan sudah tentu tidak boleh dinafikan mau menang dan akhirnya membentuk kerajaan. Ini memang bisnes parti politik. Kita kena tahu itu. Jadi di dalam politik Sarawak, kita sebagai Parti Keadilan Rakyat, sebahagian daripada Pakatan Harapan Sarawak. So saya tidak bercakap tentang Harapan Sarawak, tapi Parti Keadilan Rakyat Sarawak. Dan saya awal-awal ingin nyatakan di sini bahawa saya menjawab segala persoalan yang ada dalam temu bual kita malam hari ini adalah berbentuk pribadi. Jangan dianggap sebagai keputusan parti. Ya, jadi kita melihat di Sarawak bagaimana kita respon, sama ada kita kerjasama ataupun bertanding di Sarawak, dan kita melihat dengan meresponi apa yang dinyatakan oleh Premier Sarawak sebagai pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS, di mana beliau pernah mengatakan bahawa tidak ada kerajaan perpaduan di Sarawak. Maksudnya di peringkat negeri lah, saya percaya. Apapun dia kata, apabila kita bertanding, kita mau bertanding semua 82 kerusi. Jadi kita respon dari situ. Tetapi bagi kita untuk menjaga kerajaan perpaduan ini, jadi kita kena, semua peringkat kita kena kerjasama lah sebenarnya. So justru itulah kita tidak terlalu untuk berpolitik di Sarawak sekarang ini. Kita hanya menyokong kerajaan perpaduan yang ada, baik di federal maupun kita juga menawarkan diri. Secara pribadi saya buat kenyataan juga untuk bekerjasama, memberi kerjasama kepada kerajaan negeri untuk memajukan negeri dan untuk melancarkan pentadbiran negeri, dan kita juga menawarkan diri sekiranya kerajaan Sarawak GPS sekarang memberi tanggungjawab kepada kita ataupun kepada ahli-ahli kita di peringkat Sarawak untuk sama-sama di dalam parti, sama-sama di dalam kerajaan Sarawak, ya. Tetapi itu tidak berlaku. Jadi justru itu buat masa ini tidak ada kerjasama politik antara Parti Keadilan Rakyat ataupun Keadilan Sarawak, PKR Sarawak dengan
mana-mana parti yang lain selain daripada kita yang sentiasa di dalam gabungan Pakatan Harapan Sarawak lah. Okay, saya nak bagi kita punya pendengar faham. Maksud di sini YB mengatakan Keadilan Sarawak telah menghulurkan tangan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri. Betul. Untuk membangunkan negeri. Betul. Bukannya untuk buat kerjasama. Itu pun tidak disambut. Betul. Dan kerajaan negeri Sarawak melalui Premier Betul. DPS mengatakan 82 kursi solid kami nak bertanding. Which is shut the door lah. Shut the door. Sepatutnya. So, dari sini mana Keadilan Sarawak nak bergerak? Jadi dalam keadaan begitu, jadi Keadilan Sarawak, kita sebagai parti politik memang kita menguatkan diri dan melakukan apa yang ada yang kita mampu lakukan sebagai anggota Parti Keadilan Rakyat dan yang membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. So, di mana-mana yang kita boleh bantu, sama ada menteri kita untuk melaksanakan polisi-polisi yang ada di dalam kerajaan perpaduan, kita bantu. Ada juga orang kita yang dilantik di dalam GLC, ada, tapi tidak utama lah, tidak utama. Ada juga di dalam contohnya ahli lembaga pelawat hospital. Ada juga ahli kita yang di dalam tu. Ada juga yang dilantik diberi tanggungjawab sebagai pengurusi juga. Ya, saya faham itu kuasa federal. Federal lah. Itulah sebab saya kata kita hanya menguatkan gabungan dalam kerajaan perpaduan persekutuan. Di negeri memang tidak ada. Jadi justru itu, kalau kita secara logik lah doktor logik memang kalau macam tu, kalau kita tak diberi peluang, jadi kenapa mau halang kita bertanding juga? Itu persoalan dia. Ini pendapat saya pribadi lah. Kenapa halang kita bertanding kalau kita tak ada kerjasama untuk agih-agihkan beberapa kerusi untuk Parti Keadilan ke contohnya? Jadi buat masa ini kerjasama politik itu belum ada. Jadi kalau belum ada, secara logik manusia dalam politik, dalam parti politik bertandinglah. Tapi belum ada keputusan rasmi lagi daripada parti, belum kita buat mesyuarat, belum kita buat ketetapan. Apapun ketetapan kita di peringkat Sarawak akan ditentukan oleh MPN Sarawak. Jadi kita ada autonomi lah di dalam menentukan hala tuju kita di peringkat Sarawak. Cuma secara logiknya, kalau you not treating us as a friend, so nak tak nak kita terpaksa bersemuka lah. Itu perkara biasa itu. Kalau kita nak ambil contoh lah yang terbaru ni baru diumumkan semalam pilihan raya pemilu Indonesia. Mereka boleh saja mula-mula bergabung, cari pasangan, cari partner, cari koalisi dalam menentukan presiden dan wakil presiden. Akhirnya koalisi-koalisi ini bertanding. Setelah mereka menang dan mereka boleh gabung lagi. Ini sudah nampak Indonesia sudah matang di dalam perkara itu. Jadi justru itu masing-masing boleh menguatkan diri. Kalau tak dapat berkoalisi, jadi kita kena bertanding. Itu contohnya. Adakah ini cadangan daripada YB? Maksudnya kita bertanding dulu dan kita tengok kita menang bagaimana, dan kemudian kita tengok sama ada koalisi itu boleh dibentuk selepas. Itu pun boleh berlaku. Sebab kita tidak tahu apa akan terjadi. Sebab rakyat ni mereka akan melihat bagaimana mereka ditadbir. Pernah satu ketika saya ingat sangat Selangor satu ketika. Dulu Selangor pembangkang dia tidak banyak lah. Mungkin 1-2 saja pembangkang pada masa itu. Dan Tirtoyo sebagai menteri besar, dia pernah berkata, kita akan sifar pembangkang, dia kata. Bila dia buat macam itu, sifar pembangkang dengan keadaan Barisan Nasional yang kuat pada masa itu, lalas dia yang jadi ketua pembangkang. Tahun 2008. Kuasa rakyat itu. So kita jangan pandang sepi keadaan, walaupun sekuat mana pun parti itu, kalau rakyat sudah sudah muak, kalau mereka nak mengubah selera, boleh saja berlaku seperti di Selangor dulu. Saya kira tak banyak di Selangor. Juga saya ingat pada masa itu 90% dikuasai oleh Barisan Nasional UMNO pada masa itu. Ini juga amaran kepada mereka yang bercakap lantang di luar sana. 36-0 di utara pun kata hanya 2 pembangkang dan sebagainya. Kuasa rakyat telah menunjukkan ia boleh berubah dan sekelip mata. Tak mustahil untuk Parti Keadilan Rakyat menguasai Sarawak atau sebaliknya, atau bekerjasama dan sebagainya. Tapi YB, sebelum kita menamatkan soalan politik ni, saya nak tanya arah tuju Keadilan Sarawak juga. Di mana kalau kita tengok keadaan Sarawak sekarang ni cuba bawa satu suara yang lebih
bersifat orang kata apa kebangsaan, bersifat federalism dan sebagainya. Dan ini merupakan satu naratif yang disambut suram oleh rakyat Sarawak lah. Berbanding dengan isu-isu yang bersifat kenegerian, bersifat perjuangan negeri dan sebagainya. So, adakah kemungkinan kerajaan Sarawak ni nak ubah rentak, nak ubah naratif, main juga isu negeri supaya untuk mendapat sokongan rakyat, ataupun kerajaan Sarawak akan kekal dengan perjuangan yang bersifat federalism ni? Doktor, kalau kita melihat perkara itu, memang selalunya kalau kita selalu kenegerian, pada masa yang sama, maaf katalah, pernah Premier kata saya percaya ini adalah pendirian GPS lah, ataupun Premier, melalui Premier mereka, Sarawak tak akan keluar daripada Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sarawak tak akan keluar dari Malaysia. Kita akan bersama dengan Malaysia selamanya. Itu kata Premier. Jadi kalau macam itulah keadaan, kita kena ingat, apabila kita berpendirian begitu, jadi tak seharusnya kita membuat satu naratif yang kenegerian. Jadi ini juga menyebabkan jadi penghalang untuk pihak berkuasa, persekutuan akan rasa tawar kepada kita kalau kita sangat berkenegerian. Ini mungkin kita tak akan, pemimpin tertentu tidak akan cakap perkara itu, tetapi apabila itu dimomok-momokkan selalu, seperti orang kata play victim, ya, sakit, kami terkena, kami susah. Kalau itu digunakan seolah-olah akan memisahkan kita sebagai Malaysia. Kita bukan duduk dalam satu Malaysia yang kita kata akan bersama Malaysia selamanya. Kelihatan seperti federal itu orang jahat pula. Ya, sebenarnya tidak. Jadi oleh sebab itu, jadi tidak juga dia begitu. Sebab yang paling penting adalah polisi, dan kita syukur kerana Parti Keadilan Rakyat ini adalah polisi yang benar-benar pro rakyat. Ya, pro rakyat, di mana kita lihat sekarang ini apabila Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So banyak perkara-perkara yang dilakukan yang pro rakyat. Contohnya macam STR, banyak yang pemberian-pemberian keuangan untuk membantu membasmi kemiskinan dan berbagai-bagai lagi. Kenapa kita mampu memberi perkara yang macam-macam lah keuangan yang diberi oleh kerajaan kepada rakyat sekarang? Karena polisi yang baik ini tadi, di mana kita menjaga ketirisan, tak ada lagi sakau menyakau, tak ada lagi. Jadi itu menunjukkan apabila kita dapat mengawal ketirisan itu, maka keuangan itu banyak untuk diagihkan, dia lebih kepada mengekonomikan, merakyatkan ekonomi itu supaya diberi kepada rakyat. Jadi untuk kenegerian ini, bagi saya, kalaulah kita berpendirian untuk bersama dengan Malaysia, jadi kita kena belajar untuk bersatulah di mana-mana pun. Jadi justru itulah apabila di dalam Dewan Negara pun saya akan memberi ucapan yang memohon ataupun meminta kepada kerajaan persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri Sarawak ataupun wilayah Sarawak dan Sabah supaya bekerjasama dan kita ada political will, ada satu tekad politik untuk memajukan dua wilayah ini sama dengan Semenanjung. Jadi kalau ada perasaan yang memisah-misahkan ini, kenegerian-kenegerian ini, secara manusia, maaf katalah, jangan tak mengaku, kita akan terasa hati juga sebenarnya. Jadi apabila kalau macam itulah pendirian kamu sampai bila, jadi kenegerian ini juga boleh menyebabkan kita akan maju terbantut. Terus terang saya cakap, boleh membantutkan pembangunan. Tawar hati untuk pemimpin besar menolong kita. Jangan salahkan pemimpin besar kalau kita mempunyai hati macam tu. Justru itu, bila kita dalam satu negara, sepatutnya kita bekerjasama. Jangan ada yang memisah-misahkan. Begitu juga dengan perkauman. Kalau kita nak cakap tentang perkauman, jadi kalau orang cakap tentang perkauman, kita rasa kecil hati juga, terasa juga. Jadi begitu juga dalam wilayah ini. Kita dah sama dalam Malaysia ini, betul-betul lah dalam satu negara. Kalau kita dalam satu negara, itulah saya selalu mengingatkan pemimpin utama kita, pemimpin persekutuan kita, jangan hanya memajukan Semenanjung, majukan juga Sarawak, majukan juga Sabah. Tapi kalau pemimpin-pemimpin dari wilayah ini bersifat kenegerian, itu secara tak langsung akan menyakitkan hati pemimpin utama kita. Jadi justru itu, jujurlah
Bersatulah benar-benar dalam arti kata. Jangan guna parti-parti yang isu-isu yang berbentuk perkauman, bentuk-bentuk kenegerian, bentuk-bentuk kewilayahan. Ini tak bagus untuk satu sebagai Malaysia yang kita nak satu Malaysia ini, satu keluarga besar. So kita mengharapkan kalau ada tuntutan buat secara baik without blaming others dan sebagainya kan. Dan kita mengharapkan, saya rasa tak mustahil dengan polisi yang dibawa oleh Kerajaan Sarawak itu, polisi yang bersifat kerakyatan, bersifat rakyat, merakyat. So tak mustahil dengan polisi seperti itu satu hari nanti perjuangan rakyat ni akan dibawa ke peringkat federal oleh orang Sarawak sendiri sebagai mungkin presiden dan mungkin Perdana Menteri. Tak mustahil yang kita mengharapkan. So untuk menutupnya YB, kita nak tanya YB kerana ada kegusaran di peringkat orang Sarawak ni kan untuk menerima keadilan Sarawak, keadilan secara holistiknya, kerana mungkinlah kegusaran orang kata apa, campur tangan Semenanjung dan sebagainya. Mungkin YB boleh kurangkan kegusaran, redakan kegusaran mereka di Sarawak ni untuk menerima kerajaan madani dan juga keadilan Sarawak. Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan itu, sangat baik. Jadi kita melihat dia macam ni sebab kita melihat Parti Keadilan Rakyat ini adalah parti yang memang pro rakyat, dan apa-apa sahaja yang perlu diperjuangkan untuk rakyat, kita akan perjuangkan dia. Jangan kita melihat bahawa Parti Keadilan Rakyat ini dari Semenanjung, parti Semenanjung. Bukan, kita kena lihat dia adalah parti nasional. Parti nasional, satu kapal yang besar sekarang ini dan menerajui kerajaan pula sekarang. Dan sudah terbukti baik, dan di mana apabila kerajaan ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak pelaburan datang. 329 bilion sudah janji komitmen pelaburan yang akan datang. Apabila ini dapat dilaksanakan, seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan menerima tempiasnya yang baik. Jadi justru itu jangan kita takutlah, jangan takut parti Semenanjung yang kononnya Parti Keadilan Rakyat ini, sedangkan walaupun Parti Keadilan Rakyat ini dimomokkan sebegitu, tetapi Parti Keadilan Rakyat inilah yang benar-benar memperjuangkan rakyat Sarawak. Jadi justru itulah kita punya polisi ini yang pro rakyat dan yang rakyat sangat suka, yang masih lagi mendapat sokongan yang baik daripada rakyat Sarawak sebenarnya, sebab kita benar-benar berjuang. Contohnya tanah adat ke. Jadi Parti Keadilan Rakyat inilah yang memperjuangkan tanah adat untuk rakyat ini. Dan untuk kerajaan madani pula. Ya, untuk kerajaan madani, dan sudah tentulah kita sudah menunjukkan tadi awal-awal Perdana Menteri memberi pulang semua hak di bawah MSCC3 dan juga bekerjasama dengan sebaiknya dengan kerajaan GPS, dan jangan risau, Parti Keadilan Rakyat ini tidak akan melakukan seperti yang lain. Kesalahan yang kita tak puas hati dulu itu berlaku semasa zaman kerajaan sebelumnya. Bukan saya nak blame yang lama, tapi kita kena terima hakikat bahawa ini berlaku sekian lama apabila hanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, di mana satu sejarah yang tidak pernah kita fikirkan, di mana pada tahun 2022, masa saya berucap mewakili keadilan Sarawak di Kongres Nasional, saya berkata hanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya percaya timbalan Perdana Menteri nanti ada daripada Borneo, saya kata. Itu ucapan saya, boleh di Google dan diulang balik ucapan saya itu dalam YouTube. So dia berlaku. Jadi dia berlaku. Jadi justru itu jangan kita memisahkan, dan untuk kerajaan madani ini adalah satu kerajaan yang sudah berada di landasan yang betul. Kita kena sokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, alhamdulillah. Saya rasa sangat berbesar hati atas kehadiran YB Abun mewakili suara-suara not just keadilan Sarawak, tapi rakyat Sarawak secara keseluruhannya nampak teguh menyokong kerajaan madani ini. So untuk itu kita menamatkan sembang anak madani pada malam ini, dan kita akan kembali lagi minggu depan bersama panel dan juga tajuk lain. Terus bersama sembang anak madani di platform Suara Anak Madani. Jumpa lagi. Assalamualaikum.